Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul hafidhur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir Hakamul al-latiful khabir al-halimul azim ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqim al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasibul hadimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwal al-zahirul batinul walil muta'alul barrut tawwabul muntaqimul afur ra'ufum mulkil jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dharun nafi'un nurul badi'ul baqi al-warisul rasyidul saburul ladzi laysa kamitslihi wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika
ككلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Zainuddin dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT karena pagi ini kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah setelah dimatikannya ketika pada malam tadi. Mudah-mudahan kita akan dapat menambah lagi bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung asal kita. Berapa lama lagi kita nak balik ni? Yang depan saya ni pun saya tengok tak ada yang peringkat budak-budak tak ada lagi. Tak lama lagi kita ni semua akan balik. Kita akan berjumpa nanti di Padang Mahsyar, insya-Allah. Jadi sebelum itulah kita nak faham betul-betul apa yang dimaksudkan dalam tauhid. Faham betul-betul apa yang di dalam fiqh. Faham betul-betul apa yang dalam tasawuf dan dapat kita amalkan. Tauhid kita yakin betul-betul, kemudian beramalkan dengan apa yang kita yakinkan. Kita dah berbicara tentang wujud qidam sampai mukhalafatuhu ta'ala, bukan mukhalafatuhu ta'ala sampai kaunuhu mutakalliman. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Dah habis. Kemudian kita dah baca tentang sifat ta'alluq. Dan akan ni kita nak baca ni kita sekarang ni apa? Sifat uluhiyah. Uluhiyah ketuhanan, itu nak tahu. Tentang tauhid ni panjang ceritanya, tak habis lagi. Bukan sekat kita dah hafal wujud qidam bapa sampai kaunuhu mutakalliman tu dah habis, bukan? Ada lagi kena tahu. Sifat istighna nak tahu, sifat iftiqar nak tahu, iftiqar alaih dan sebagainya. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita yakini itu, kita faham, dan kita yakin sungguh-sungguh. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Kerana soalan yang pertama yang akan ditanya kita manakala kita balik kampung nanti ialah bab akidah. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab? Dah habis soal akidah, baru ditanya bab semayang. Semayang pun nak belajar juga, nak betul. Mula-mula nak cukup, bilangan yang cukup. Dia mati umur berapa? Berapa hari dia hidup dalam dunia ni? Sehari mesti 5 kali. Tolak umur 15 tahun yang zaman hura-hara tu. Dan itu kena cukup. Sehari 5 kali, sehari 5 kali, sehari 5 kali. Berapa tahun umurnya? Sudah cukup, kena cek betul ke tak? Bacaannya betul ke tak? Rukun qaulinya betul ke tak? Rukun fi'linya betul ke tak? Rukun fi'li tu siapa? Rukun perbuatan. Ingat tu, dalam semayang. Semayang dia cek dulu. Dah habis cek semayang, baru dia cek rukun Islam yang lain. Cek puasa, cek zakat, cek haji, cek umrah dan sebagainya. Dah beres semua tu, kena cek lagi satu, ikhlas ke tak ikhlas. Kita semayang tu kerana Allah ke tak? Kita ngaji ni kerana Allah ke tak? Kita bersedekah tu kerana Allah ke tak? Kita cek. Bila ada tiga-tiga tu, barulah sempurna kita sebagai hamba Allah.
Allah akan iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa Allah nak balas? Syurga. Nah, Allah kabul Quran ba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Bukan kita aja redha, Allah pun redha kedatangan kita. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Udah Allah iktiraf kita sebagai hamba, apa kata Allah? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itulah cita-cita kita. Itulah cita-cita kita. Itulah kebahagiaan yang hakiki apabila kita dapat berjaya melangkah titik siratal mustaqim menuju ke dalam syurga. Masuk syurga itu tak kejayaan tu. Maknanya dia berjaya tu. Sebelum itu belum tentu berjaya dah. Di dunia ni belum tahu berjaya tak berjaya lagi. Di akhirat semua tahu ya. Baik, untuk pagi ni kita sambung sifat-sifat yang terkandung di dalam istighna. Bukan itu. Sebelum ini uluhiyah. Istighna akan datang insya-Allah. Uluhiyah tu apa? Adalah al-uluhiyah. Sebab betul tak? Al-uluhiyah. Bukan hulu ya, al-uluhiyah. Artinya ketuhanan. Sifat ketuhanan Allah Taala. Allah lah yang patut kita sembah. Itu uluhiyah. Allah Maha berkuasa, uluhiyah. Allah Maha melihat, itu uluhiyah. Allah Maha mendengar, uluhiyah belaka tu ya. Sifat ketuhanan, sifat Tuhan tu ya. Dia selain uluhiyah apa sifat lagi? Rububiyah. Rububiyah tu sifat pentadbiran Allah Taala. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang menentukan segala-galanya, itu rububiyah ya. Ini uluhiyah, ketuhanan. Maknanya kaya Tuhan. Kaya Tuhan dari setiap yang lain. Kaya tu bukan banyak duit, bukan banyak kereta, bukan banyak emas, bukan banyak mentaka, bukan banyak rumah. Kaya tu dia tidak perlu kepada apa-apa. Allah tak perlu kepada apa-apa. Walaupun dia banyak duit, tapi kalau dia perlu lagi, nak lagi, itu bukan kaya, itu miskin tu. Macam orang yang rasuah tu, berjuta-juta dia ambilnya rasuah tu, tapi nak lagi, tak cukup lagi. Itu bukan kaya. Orang kaya ialah orang yang tidak memerlukan apa-apa. Siapa yang tidak memerlukan apa-apa? Allah Ta'ala. Yang lain semua ada keperluan. Kita ni nakkan Tuhan. Nakkan Tuhan menjadikan kita. Nakkan Tuhan memberi kita ilmu. Nakkan Tuhan memberi kita kesihatan. Nakkan Tuhan memberi kita pandangan. Nakkan Tuhan memberi kita pendengaran. Nakkan Tuhan tu membolehkan kita tu berjalan sana kemari dan sebagainya. Cuma nakkan Tuhan. Itu yang kita sebut Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Apa saja kita nakkan Allah Ta'ala. Allah tak perlu kepada apa. Itu dia kaya tu. Jadi orang yang tak perlukan apa-apa itu lebih kaya daripada orang yang banyak harta ya. Sebab itu orang asli di Lamutan tu, mana kaya? Mereka ke ataupun kita dalam bandar ni? Dia lebih kaya daripada kita. Dia tak perlu apa-apa. Lesen radio naik, dia gaduh ke? Lesen motor naik, dia gaduh ke? Tak ada. Kita keluar je dari rumah, udah nak. Perlu itu, perlu ini, nak ini, nak itu, nak ini. Banyak benda-benda kita nak. Itu maknanya kita fakir, kita miskin. Tapi orang asli tu, dia tak perlu apa-apa. Nak ikan, pergi aja ke kolam. Ya dah. Nak makan daging, tembak aja. Sumpit aja arnab ke apa ke. Jadi kaya-kaya dia tu.
Kita yang memerlukan. Pergi ke market bawa 100, macam? Pergi ke market bawa duit 100, kena udang galah, habis dah 100 tu. Itu kita ya. Kita banyak guna keperluan kita. Itu artinya ketuhanan ya. Maknanya kaya Tuhan. Allahu ghaniyun. Allah itu yang paling kaya. Wa antumul fuqara. Kamu tu semua fakir-fakir belaka ya. Itu dia. Kaya dari tiap-tiap yang lain. Artinya Allah tu lebih kaya dari manusia. Allah tu lebih kaya daripada malaikat. Allah tu lebih kaya daripada binatang. Allah tu lebih kaya daripada jin. Allah tu lebih kaya daripada burung. Allah lebih kaya daripada ikan. Allah lebih kaya daripada pokok-pokok dan sebagainya. Apa saja yang lain daripada Allah. Allah lebih kaya daripada yang lain-lain tu ya. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Lain itu semua hendakkan Allah. Kita semua hendakkan Allah. Hendakkan Allah untuk melihat, hendakkan Allah untuk mendengar, hendakkan Allah untuk makan, hendakkan Allah untuk sihat badan, hendakkan Allah untuk ilmu pengetahuan. Semua hendakkan Allah belaka. Hendakkan Allah untuk ketenangan jiwa. Semua kita hendakkan Allah ya. Berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Daripada kenyataan ini terbagi pula sifat 20 itu dengan iktibar jumlah kepada dua bagi. Jadi sifat 20 ada dua bagi. Yang pertama istighna an kulli ma siwa. Istighna'un an kulli ma siwa. Artinya apa? Kaya daripada tiap-tiap yang lain. Istighna. Dengar perkataan Ghani itu kaya tu lah. Ada orang nama Ghani tak? Itu kaya tu. Ada ustaz namanya Ustaz Ghani. Kaya tu. Banyak ilmunya dan sebagainya. Ghani ya. Kalau perempuan Ghaniyah. Yang kedua apa? Iftiqar ilai kulli ma siwa. Iftiqar tu apa artinya? Papa kedana. Ilahi. Papa kerana kepadanya. Kepadanya tu apa? Kepadanya. Artinya tu apa? Allah lah. Dia fakir kepada Tuhan. Semua nak ke Tuhan belaka. Ilahi kepadanya. Kulli ma siwa, dalam apa saja yang diperlunya. Berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Itu cakap rasminya. Maka lazim daripada mana al-uluhiyah itu tiada yang kaya melainkan Allah. Melainkan Allah yang kaya daripada tiap-tiap yang lain. Allah lebih kaya daripada manusia, Allah lebih kaya daripada binatang, Allah lebih kaya daripada jin, Allah lebih kaya daripada malaikat. Kerana semua yang lain itu perlukan Allah. Allah tak perlukan mereka. Itu kaya ya. Allah tak perlukan alat, Allah tak perlukan perkakas, Allah tak perlukan apa sajalah. Dia tak perlukan manusia, Allah tak perlukan jin, Allah tak perlukan malaikat. Allah tak perlukan duit, Allah tak perlukan makan, Allah tak perlukan minum. Semua benda-benda itu Allah yang sediakan, Allah yang jadikan. Kita yang memerlukan Allah. Minta rezeki yang halal, minta umur panjang, minta badan sehat, minta ilmu yang memberi manfaat. Kita minta dengan Allah belaka kan? Ya ke dah? Di antara doa saya apa? Allahumma a'tina rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'ida. Semua kita minta dengan Tuhan. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu doa saya. Bukan suruh ikut kan? Bukan suruh baca apa yang saya baca. Ini nak ngabur pada perempuan dan tuan. Doa saya itu dah. Allahumma a'tina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku. Mudah-mudahan Allah sentiasa bagi rezeki kita yang ditambah-tambah rezeki itu. Ada je Tuhan bagi. Minta lah. Kalau nak kena minta lah Tuhan. Agaknya hari ni ada rezeki tak? Ada dah rezeki hari ni? Apa boleh doa saya tu? Sentiasa diperbaharui rezeki. Umran tawila dan umur biar panjang.
Ini kira panjang ni ya. Udah 82 tahun, sampai nak lagi, panjang lah. Wa malan katsira. Harta biar banyak. Harta saya tidak banyak benar, tapi adil lah kata. Rumah ada, toko ada, motor ada. Tak naik motor dah. Dah trauma naik motor. Langgar di toko tu. Semenjak itu tak ada naik lagi, ada rumah motor lagi tu. Tapi nak ambil dah. Tapi ada lah kata. Wa malan katsira. Bukan banyak benar tapi ada kata. Wa khairan qariba. Yang dekat, yang baik-baik itu dekatkan. Majlis ilmu dekatkan. Pagi jadi udah ngajar. Tengah hari kan lagi sekali ngajar, petang kan. Malam kan ngajar lagi. Hari ini 3 kali ngajar. Biar dia dekat dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa khairan qariba wa syarran ba'ida. Yang jahat-jahat tu jauhkan. Majlis dari jauhkan. Majlis orang mengumpat orang jauhkan. Majlis orang hiburan liar tu jauhkan. Minta jauh betul. Minta dengan Tuhan lah. Wa syarran ba'ida. Wa waladan salihah, dan anak-anak yang soleh. Saya tambah pula lagi tu. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Itu tambah, itu saya tambah tu. Anak-anak yang soleh yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Anak saya bukanlah berjaya benar, tapi boleh lah. Ya? Semayang tak adalah payah nak megah kotan bukan nak semayang. Tak adalah pernah dia nengkin saya pun tak pernah. Ya? Itu anak-anak saya lah. Minta lah tuan. Mudah-mudahan mereka itu menghormati mak bapak mereka. Okay, baik. Wal solan faizan fi dunia wal akhirah. Dan di dunia ni berjaya lah juga. Nampaknya macam berjaya lah. Di akhirat mudah-mudahan berjaya juga lah. Kalau semayang tak tinggal, khidmat pada ibu bapa, tak ada menyakiti ibu bapa. Sejuk mak bapak nengok anak tu. Setengah tu ada dah orang nengok anak tu rasa nak nampak aja ada dah. Ada. Ini sejuk kita nengok anak-anak kita ni. Minta dengan Tuhan lah. Tapi kena didik lah minta begitu. Itu boleh kena didik. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Wa amalan maqbula. Itu kita minta supaya amalan kita diterima. Semayang kita diterima, sedekah kita diterima, zakat kita diterima. Ya, ilmu yang kita sampai itu diterima oleh Allah dan diberinya pahala. Itu ya, muamalah maqbulah. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Kita berniaga dengan Allah, ada ke pernah rugi? Kita buat sikit, Allah balas banyak. Ya ke tak? Kita sekali je selawat, Allah balas berapa? 10 kali. Kita sedekah untuk jalan Allah. Allah balas balik berapa kali ganda? 7. Berapa kali ganda? Kita sedekah di jalan Allah. Allah balas balik berapa kali ganda? 7. Berapa? 70. Sikit benar kedekut benar Tuhan ya. Berapa? Berapa? 700. Mana tahu? Mana tahu 700? Allah khabar. Ada tak Allah khabar? Baca suratul Baqarah ayat 162. 61 ke 62? Itulah. 161 ke 162. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Tapi jalan Allah. Untuk markas ni, jalan Allah tu. Untuk surau, jalan Allah. Untuk masjid, jalan Allah. Untuk sekolah-sekolah tahfiz, jalan Allah. Video kata tadi tu, berapa fikar tu? Berapa fikar tu? Kalau bagi RM1, Allah balas balik RM700 lah nilainya. Oh, RM1. RM1, RM700. RM700 kali ni. Nanti lu tak habis lagi. Mana aja tadi?
bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Dia tanam sebiji je. Sebiji doyan. Sebiji benih doyan tanam. Tumbuh darinya 7 tangkai. Lepas sebiji doyan tu 7 tangkai. Pada tiap-tiap 1 tangkai ada berapa? 100. Dia ada 7 tangkai, 1 tangkai 100. Jadi berapa semua? 700. Itu pun kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah balasan yang paling kecil. Paling sedikit. Sedangkan perbendaharaan Allah tu boleh tak Allah bagi lebih? Boleh. Wallahu wasi'un alim. Perbendaharaan Allah itu maha luas dan Allah maha mengetahui. Maknanya kalau bagi RM1 untuk markas ni, Allah akan balas balik tu nilainya RM700 nanti. Jadi kalau katakan itu bab nilai duit, ya, kata kita tak ada duit dah, ya, masa kita gunakan tenaga kita, macam mana dinilai dengan dinilai itu terpulang pada Allah lah, macam mana nak bagi nilai kita. Tenaga untuk jalan Allah, ilmu untuk jalan Allah, lagi apa, kebajikan untuk jalan Allah, apa saja itu terpulang pada Allah. Macam mana dia nak balas. Sebab kita berdoa tu ada 4 cara Allah bagi kita. Allah tunaikan. Yang pertama Allah tunaikan on the spot. Tahu apa tu on the spot? Kejap-kejap itu. Yang kedua lambat baginya. Macam kita nak khusyuk semayang. Umpamanya minta nak semayang macam khusyuk. Tapi tak juga mau khusyuk. Jangan takut. Akhirnya Allah akan bagi juga lambat. Dibagi juga. Dah dekat nak mati orang khusyuk. Mungkinlah kita tak tahu, tapi lambat baginya. Macam kita didik anak kita tu supaya jadi baik, jadi soleh. Kadang-kadang anak tu datang ke masalah bagi kita. Tak nak nongkrong kita, tapi akhirnya dia lah yang berjasa kepada kita. Kita dah tua besok, dia lah yang menolong kita. Yang bersama dengan kita tu belum tentu boleh menolong kita. Tapi yang jahat tu biasanya akhirnya betul-lah dia yang menolong kita. Lambat baginya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Allah tak bagi apa kita minta. Tapi Allah bagi yang lain, yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita kalau boleh hendak duit banyak, ya ke dah? Nak harta banyak, ya ke dah? Lagi apa? Nak apa namanya, entokah besar, nak rumah besar, kalau boleh lah. Tapi Allah tak bagi tu. Allah bagi kesihatan, mana tak? Nak rumah besar ke nak sihat badan? Allah bagi ketenangan jiwa, mana tak? Dia bagi yang lain, lebih baik daripada apa yang kita minta. Kerana kita bukan tahu apa yang kita minta pun. Kita nampak kebendaan aja. Tapi Allah bagi lain daripada kebendaan, lebih baik daripada itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah tak bagi apa yang kita minta di dunia, tapi Allah bagi di akhirat besok. Di akhirat besok Allah bagi syurga. Siapa tak nak angkat tangan, saya nak angkat gambar mana orang tak ada. Itulah kita. Jangan kedekut membelanjakan harta kita di jalan Allah. Itu menandakan perniagaan yang tidak akan rugi. Berniaga dengan Allah tak ada rugi. Sikit aja kecepat, Allah balas dengan balasan yang besar, balasan yang banyak. Macam Ramadan tu. Bulan puasa kita puasa tu, buat perkara yang sunat, Allah bagi pahala wajib. Buat yang wajib-wajib, Allah gandakan lagi pahala tu. Berapa kali ganda? 70 kali ganda. Itu dia punya pemurahnya Allah ni. Itu uluhiyah. Itu nak cerita doa tadi tu, bukan suruh hafal doa saya dah. Tapi itulah dia. Kalau kita menyaga dengan Allah mesti untung, tak ada rugi. Menyaga dengan manusia boleh rugi. Melabur di tempat-tempat pelaburan kadang-kadang rugi. Ini garanti untung aja dengan Allah. Baik. Itu namanya apa? Iftiqar ilaihi kulli ma siwa. Artinya berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Maka lazim dari makna al-uluhiyah itu tiada yang kaya melainkan Allah. Yang kaya siapa? Hanya Allah. Mengapa Allah kaya?
Karena Allah tidak ada apa-apa keperluan. Itu Allah yang paling kaya. Allah tak perlukan manusia, Allah tak perlukan malaikat, Allah tak perlukan jin, Allah tak perlukan bintang, Allah tak perlukan matahari, Allah tak perlukan bulan, Allah tak perlukan air, Allah tak perlukan besi, Allah tak perlukan apa-apa pun. Semua itu untuk keperluan siapa? Untuk keperluan selain Allah Ta'ala. Lebih lagi untuk manusia. Allah jadikan apa itu untuk manusia belaka. Allah khabar dalam Quran. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan apa saja untuk kamu. Apa saja dalam bumi ini Allah jadikan untuk kita. Ya ke tak? Allah jadikan mah untuk siapa? Untuk manusia. Allah jadikan petrol untuk siapa? Untuk manusia. Allah jadikan matahari untuk siapa? Untuk manusia. Apa saja Allah jadikan buah-buahan untuk siapa? Untuk manusia. Walaupun yang makan buah-buahan itu bukan manusia. Karena yang makan buah-buahan itu binatang. Tapi binatang sampai makannya manusia juga makannya. Itu semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan untuk kamu apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Itu kaya Allah Ta'ala ya. Yang lain semua berkehendak kepadanya. Tiap-tiap yang lain lagi yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Semua hendak ke dia. Yang demikian sabitlah. Apa itu sabit? Pisau bengkok, motong rumput ya. Apa? Tetaplah ya. Sabit itu tetap ya. Yang demikian sabitlah. Makna la ilaha illallah itu tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Tiada yang kaya. La ilaha illallah, Allah yang paling kaya. Lebih kaya dari manusia, lebih kaya dari binatang, lebih kaya dari jin, lebih kaya dari malaikat, lebih kaya daripada pokok, lebih kaya daripada buah-buahan dan sebagainya. Dia yang paling kaya. La ilaha illallah. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Semua lain nakkan Allah. Kambing nakkan Allah dah. Lembu nakkan Allah dah. Semut nakkan Allah dah. Ular nakkan Allah dah. Semua nakkan Allah belaka. Buaya nakkan Allah dah. Ikan nakkan Allah dah. Semua nakkan Allah. Manusia lagi kita nakkan Allah ya. Apa saja selain daripada Allah semua berkehendakkan Allah. Paling komannya hendakkan Allah untuk menjadikan dia. Kalau Allah tak nak jadikan dia, tak ada. Tapi Allah nak jadikan dia, jadilah dia. Itu semua kehendakan Allah. Kerana Allah yang menjadikan segala-galanya yang lain daripadanya. Allah tidak menjadikan diri yang sendiri. Tapi lain daripada dia semua Allah jadikan. Faham ke ni? Bukan Allah terjadikan dia sendiri. Bukan. Dia tak pernah jadi. Allah tetap pernah jadi. Ada aja. Tak ada siapa yang menjadikannya. Bukan dia menjadikan diri dia sendiri. Bukan. Yang lain tentulah bukan menjadikan diri dia. Itu sebab kalau siapa menjadikan Tuhan, dia membina Tuhan dia sendiri, itu namanya apa? Syirik. Dia ambil yang besi itu di bakar-bakarnya besi itu, kemudian dibuat yang bentuk manusia, dibuat yang patung itu disembahnya. Dikatakan itu Tuhan, padahal dia membina yang sendiri. Dia mencipta yang sendiri, dikatakan itu Tuhan. Padahal Tuhan ke bukan tu? Tuhan ke bukan tu? Bukan. Ataupun itulah. Dia dicayurnya emas tu atau tembaga tu, dia cayur-cayur buat bentuk macam manusia, itu sembahnya. Itu syirik tu. Kerana itu semua dijadikan. Yang disembah tu benda yang dijadikan. Yang kita sembah tidak dijadikan. Dia ada aja. Sentiasa ada aja Allah. Dia nampak yang paling awal adanya. Baik. Oleh cacat yang lain melainkan Allah Ta'ala. Baik, muka soal sebelah. Pendek aja apa ni ya. Tetapi yang masyhur. Yang masyhur apa? Yang semua orang tahu. Yang masyhur makna al-uluhiyah itu iaitu keadaan Tuhan yang disembah. Allah lah yang disembah. Allah lah yang kita takuti. Allah yang kita puja. Allah yang kita kasihi. Itu semua uluhiyah belaka tu.
Allah yang sentiasa kita ingat. Semua uluhiyah Allah kata. Allah lah yang sentiasa kita sanjung. Itu semua uluhiyah Allah kata. Semua ketuhanan Allah kata ya. Tetapi yang masyhur makna al-uluhiyah itu ialah iaitu keadaan Tuhan yang disembah. Itu satu baru sembah. Lain bersembah apa? Ditakuti. Lagi apa? Disanjungi. Lagi? Dipuja. Lagi? Dihormati. Lagi? Disukai. Lagi? Disayangi. Sudah. Itu semua uluhiyah Allah kata ya. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Allah saja Tuhan yang sebenarnya. Itu nama uluhiyah ya. Ya, keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka lazim daripadanya pula ia kaya. Kenapa kita sembah dia? Dia paling kaya. Dia menjadikan segala-galanya. Semua dia jadikannya. Yang baik pun dijadikannya, yang jahat pun dijadikannya. Semua untuk faedah manusia. Yang jahat tu apa? Untuk kita juga. Dia jadikannya jahat. Ada rasa nak mencuri. Untuk kita tu. Ada tak rasa nak mencuri? Ada. Tapi kita tak mencuri. Dapat apa? Dapat pahala. Ya, tak faham ke mana? Dapat pahala. Pahala tu untuk siapa? Untuk kita lah. Allah jadikan daging babi. Allah jadikan binatang babi tu. Untuk siapa? Untuk kita lah. Untuk orang kafir makan babinya. Orang kafir makan babi. Tapi kita tak boleh makan babi. Kalau kita makan juga berdosa. Kalau kita tak makan dapat pahala. Itu untuk kita juga. Untuk orang kafir untuk Allah jadikan, dan untuk orang beriman boleh jadikannya. Itu yang jahat-jahat tu untuk kita lah, supaya kita dapat pahala. Allah ciptakan tari menari, tapi kita tak menari macam. Dapat pahala tak? Dapat pahala lagi untuk kita juga. Jadi apa saja yang Allah jadikan, kalau kita kendalikan yang sebenar, dapat pahala ya. Untuk kita lah tu. Lebih-lebih yang bagai-bagai itu untuk kita. Allah jadikan Quran, kita baca Quran. Dapat pahala tak? Dapat pahala ke tak? Dapat. Allah suruh kita selawat, kita pun selawat. Dapat pahala tak? Dapat. Sudah. Allah suruh kita zikir, kita pun zikir. Baik tu jangan malas zikir. Betul kadang-kadang saya geram juga tengok Tok Imam yang muda-muda ni. Main kotot-kotot aja. Tahu kotot? Zikirnya kotot aja. Ada satu imam di kampung nak betul lah. Subuh tu. Lepas aja baca ayatul kursi betul, ilahana ya rabbana subhanallah. Geram betul saya ingat anunya. Tak ada baca amanah rasul, tak ada baca syahidallah, tak baca. Tapi kita tak ada kuasa untuk melarangnya atau menganjurkannya. Main kotot aja, potong-potong aja. Patutnya kita buat sepenuhnya kerana kita nakkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi panjang, lagi banyak kita berzikir, banyak ada pahalanya. Itulah bekalan yang kita bawa balik nanti. Ini main kotot je, nakkan balik aja. Habis tu dah habis tu terus dah laju je ke belakang. Kemana entah, apa hal entah. Kalau ada hal bahasanya, ya. Kerja apa? Apa cara kerja? Dia ngajar aja. Kalau itulah. Kalau dia ada jawatan tertentu lain ceritanya. Ini dah. Zikir pun tahlil tak sampai 100. 33 dah penting.
Di kampung ni ada 2 je tok imam yang tahlilnya 100 kali. Lain tu semua main kotot je. 33 kali berhenti. 30 kali berhenti. Itu yang berlaku hari-hari. Kerana dia seolah-olah tak gemar nak menyebut nama Allah banyak-banyak. Sedangkan Allah suruh apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ada perkataan katsira hujung tu. Apa arti katsira? Banyak-banyak. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak. Katsira. Kalau 30 kali banyak kan? Sikit benar. Dia baca kitab. Perempuan dah habis kitab apa? Jawharul Mahub. Dia kabur dalam Jawharul Mahub tu. Kalau kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, yang eloknya baca apa? 300 kali. 300 kali. Tapi saya pun tak pernah 300 kali. Kalau ahli tasawuf macam suruh ni baca apa? 12,000 kali. 12,000 kali. Lalu ke perempuan? Tapi kalau 300 lalu ya. InsyaAllah. Tapi kalau 12,000 entahlah. Pensan pun. Tapi saya pun tak pernah. Saya pun kalau tahlil 100 kali je. 100 kali ya. Itu pun udah lenggong gitu. 100 kali tu. Jadi ya. Tapi ada yang main kotot aja. Yang lain semua kotot belakang. Begitulah ya. 30 kali dah berhenti. Kadang-kadang 10 kali dah berhenti. Baik. Tetapi yang masyhur makna uluhiyah al-uluhiyah itu iaitu keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka lazim. Apa dia lazim? Biasa. Lazim daripadanya pada pula ia kaya. Lazim daripadanya pula ia kaya daripada yang lain. Apa saja selain daripada dia, dia yang paling kaya. Daripada yang lain. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Yang lain tu semua nakkan dia. Manusia nakkan dia, binatang nakkan dia, jin nakkan dia, malaikat nakkan dia. Lagi apa? Burung nakkan dia, serangga nakkan dia, kuman nakkan dia, ikan nakkan dia, semut nakkan dia, apa saja semua nakkan dia. Nak seorang-orangnya nak menjadikan dia. Nak menjadikan dia tu. Itu perlukan dia. Yang demikian jadilah makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Yang sembah Allah saja. Yang lain jangan sembah. Patung jangan sembah. Burung jangan sembah. Api jangan disembah. Matahari jangan disembah. Lembu jangan disembah. Gajah jangan disembah. Ada tak manusia-manusia yang menyembah saya sebut nama tadi tu? Ada. Ada manusia menyembah api. Siapa yang menyembah api? Orang Majusi menyembah api. Ada manusia menyembah matahari. Siapa? Orang Jepun menyembah matahari. Ada manusia menyembah lembu. Siapa? Orang Hindu. Sebab orang Hindu tak makan daging lembu. Tuhan dia kata tak makan. Sebenarnya puan-puan, agama yang lain tu, Kristianiti ke Hindu ke, ada dalam kitab mereka tu jangan makan daging babi. Ada. Tapi dia makan tak? Makan juga. Ini siapa ngapa ni? Dr. Zakir Naik. Dia sudah bahas tentang ada dalam kitab Hindu tu. Jangan makan babi, jangan minum arak. Tapi dia minum arak tak? Minum arak juga. Artinya mereka pun tak ikut ajaran-ajaran mereka. Padahal ada kitab tu jangan minum ajaran. Dan juga mereka tu patutnya bersunat. Berkhitan. Patutnya mereka. Tapi orang kafir tu berkhitan ke tak? Tidak. Tak diikut ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama mereka sendiri. Artinya kita ikut semua tu.
apa yang disarankan dalam apa tu, semua ada dalam agama-agama mereka juga ya. Tapi dia minta ikut. Itu dia. Itu bila sebut la ilaha illallah tu artinya dia sembah hanya Tuhan aja. Allah aja sembah. Yang lain tak ada. Yang lain apa? Mana dia? La ilaha illallah tu apa dah? Dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu artinya apa? Maha tinggi. Allah Maha tinggi. Apa yang tinggi? Kemuliaannya, kekuasaannya. Itu darjatnya paling tinggi untuk Allah. Yang melazimkan sifat ketuhanan. Lihat. Ya, macam Tuhan lah. Melazimkan yang biasa dimiliki oleh Tuhan. Maka segala makna aqaid al-iman. Aqaid al-iman. Kalau nak sambung apa? Aqaidul iman. Gimana nak sambung? Aqaidul iman. Artinya simpulan iman. Tahu simpulan? Apa simpulan? Tali yang mengikat dia tu simpulan lah. Macam tudung perempuan tu. Kalau ada simpulan, boleh terikat. Tidak ada jatuh longgor dah. Ini iman baru itu kan. Kalau iman tu terikat, lekat daripada dalam diri kita. Tak ada lah dia gugur-gugur, tak ada dia hilang-hilang, tak ada lah dia binasa-binasa. Kerana iman tu sudah lekat. Dia namanya simpulan iman. Aqaidul iman. Simpulan iman. Iman yang dah tersimpul. Simpul mati tu. Tak boleh longgor-longgor lagi. Tak boleh lekang-lekang lagi. Itu aqaidul iman. Terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Jadi kita sebut je la ilaha illallah, tidak ada satu yang kita nak sembah melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang kita nak takut melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang kita nak puja melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang kita nak kasih melainkan Allah Ta'ala. Itu tuntutan kalimah la ilaha illallah. Banyak benar tuntutan. Tak ada satu yang kita nak berserah diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Lagi apa? Apa saja kita nak menuju Allah Ta'ala saja. Itu Allahus Samad. Tempat pergantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Itu bila sebut la ilaha illallah tu. Bukan macam orang talil je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas ini nak talil ni. Ingat tu kan. Nak talil tu. Bila sebut la ilaha illallah ingat. Tidak ada sesuatu yang kita nak sembah melainkan Allah. Tidak ada satu yang kita nak takut hanya pada Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang kita nak puja melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu melainkan yang nak kita sayangi melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang kita nak kasih hanya kepada Allah Ta'ala. Itu boleh sebut la ilaha illallah. Itu tuntutan kalimah syahadah ya. Tuntutan dia. Itu kalimah syahadah ni kita nak mati pun sebut la ilaha illallah. Supaya akhir kalam kita tu menyebut la ilaha illallah. Allah dah Nabi dah khabar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Ndak kena akhir kalam kita la ilaha illallah. Kalau ndak, nombor satu ketika orang azan jangan sembang. Jangan cakap-cakap. Sama ada di masjid, di rumah pun jangan cakap. Dengar azan di rumah jangan cakap. Kalau dengar lah. Dengarkan azan tu. Jawab azan tu. Takut ditakuti kerana akibatnya esok nak mati tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah ya. Kalau azan dekat TV Ustaz? Ada kat TV tak payah. Yang rekod tak payah. Ini yang live tu, yang live. Yang dari orang yang siaran langsung tu. Itu kena dengar kan ya. Kerana makna la ilaha illallah itu iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, yang melazimkan bersifat istighna. Arti istighna tu kaya daripada satu yang lain istighna'u an kulli ma siwa. Kemudian apa? Wa muftaqirru ilaih. Wa muftaqirru ilaih. Semua itu apa? Fakir. Yang lain itu semua fakir kepadanya. Yang mewajibkan baginya 11 sifat istighna
dan 9 sifat iftiqar ilaih itu akan datang. Istighna akan datang, iftiqar ilaih akan datang ya. Ha. Istighna ada berapa sifatnya? 11. Kemudian iftiqar berapa sifatnya? 9. Faham ke saya cakap ni? Istighna berapa sifatnya? 11. Iftiqar berapa sifatnya? 9. 11 sampai 9 berapa? 20. Cukup dah sifat 20? Itu dah. Alright, itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk lepas ini kita akan tahlil kita tahlil. Untuk ada arwah-arwah, ada nama-nama yang dibagi pada saya untuk untuk kita tahlil kepada mereka. Nanti kejap. Ada nak cari nama-nama dalam ni.